melibatkan K38 pelajar ISN PAKK. Tema kami untuk kerja khusus yang diberikan ini adalah berkenaan dengan interaksi antara kaum. Dan kami memilih tajuk perkahwinan campur dalam tamadun Melayu. Secara umumnya, perkahwinan campur adalah hubungan yang terikat antara dua individu yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa. Perkahwinan atau nikah menurut Islam ialah berkumpul dan bercampur, manakala pada istilah syarak pula perkahwinan bermaksud ijab dan kabul, iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Namun, perkahwinan semakin menarik perhatian apabila berlakunya perkahwinan campur yang melibatkan individu yang berlainan bangsa dan agama. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan campur? Perkahwinan campur adalah hasil daripada interaksi dan komunikasi antara manusia pelbagai agama, bangsa dan budaya. Perkahwinan campur melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan berbeza sama ada agama atau bangsa yang dikenali epistemologikal. Perkahwinan campur ini telah pun diperkenalkan oleh pihak gereja Katolik untuk mengabarkan perkahwinan antara seorang Kristian dan bukan Kristian. Namun, perkahwinan campur pada hari ini bermaksud sebuah perkahwinan yang melibatkan dua orang yang berlainan agama, warga negara dan bangsa. Oleh itu, perkahwinan campur dikilaskan kepada tiga kategori, iaitu kahwin campur antara kaum, kahwin campur antara negara dan kahwin campur antara agama. Okey, penerangan kahwin campur terbahagi kepada tiga, iaitu daripada segi agama, keluarga dan juga budaya. Okey, daripada segi agama, agama adalah perkara yang sangat penting dalam sesebuah perkahwinan campur. Jika agama pasangan tersebut berlainan, maka perkahwinan tersebut tidak boleh diteruskan. Dengan ini, pasangan yang berlainan agama selain agama Islam wajib untuk menganut agama Islam terlebih dahulu. Okey, daripada segi keluarga pula, restu dan penerimaan dari ahli keluarga juga adalah perkara utama yang perlu dititik beratkan supaya perkahwinan dijalankan diberkati dan sempurna. Okey, daripada segi budaya pula, pasangan yang berlainan agama dan warga negara haruslah menerima budaya serta adat resam pasangan mereka agar tidak berlaku sebarang salah faham yang melibatkan agama, budaya dan masing-masing. Di Malaysia juga agak terkenal dengan perkahwinan campuran ini. Antara artis yang mempunyai perkahwinan pencampuran ini adalah Rizal Ibrahim dan Mariam. Rizal adalah warga negara Malaysia, manakala Mariam pula warga negara Korea. Selain itu, Lana Nordin dan David atau nama Islamnya Muh Daud yang merupakan pemain bola tampar di Amerika Syarikat. Seterusnya, Raja Ilya dan suaminya Trent Garrett yang juga ahli perniagaan di Australia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mazman. Pada pendapat saya tentang isu perkahwinan campur ini adalah perkahwinan campur juga mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Antaranya, sesebuah pasangan itu berpeluang untuk mengenali antara satu sama lain. Bukan sahaja dapat mengenali pasangan, bahkan dengan seluruh keluarga yang terlibat. Hal ini bersesuaian dengan hikmah dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia daripada pelbagai bangsa, puak dan kaum. Di samping itu juga, perkahwinan campur dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara kedua-dua buah keluarga. Mereka dapat mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlainan daripada apa yang mereka lalui selama ini. Sekian sahaja pada saya. Terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Nafatia binti Kamal Zaman. Pada pendapat saya tentang isu perkahwinan campur ialah dapat melahirkan generasi yang baik dengan menerapkan perbezaan nilai budaya dalam diri anak-anak untuk menjadikan mereka lebih terbuka dalam berfikir. Selain itu, melalui perkahwinan campur juga dapat meluaskan kekenalan keluarga dan pandangan hidup apabila pasangan saling mempelajari budaya hidup dan adat yang bertentangan daripada kebiasaan mereka. Itu sahaja pendapat saya tentang perkahwinan campur. Sekian, terima kasih. Bye. Perkahwinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan di mana mereka mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Sebagai sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama, budaya dan kaum, perkahwinan campur bukanlah sesuatu yang pelik. Banyak kelebihan daripada perkahwinan campur dan ia mampu memberikan pengalaman yang sangat hebat dan penuh warna. 不知道知不爱，祝大家永远快乐。 Assalamualaikum, saya Nurul Syikimati Yunus. Okey, baiklah. Apa pendapat saya tentang kahwin campur ini? Okey, baiklah. Pada pendapat saya, kahwin campur ini banyak memberi kesan positif terhadap kedua-dua tamadun ini. Antaranya ialah ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kedua-dua tamadun ini. Contohnya, apabila masa perayaan, kedua-dua belah keluarga ini akan kumpul bersama-sama dan mereka dapat bersembang, berinteraksi antara satu sama lain. Dengan itu, hubungan mereka akan lebih dekat dan dapat mengeratkan hubungan mereka secara tidak langsung. Okey, baiklah. Kesan positif yang kedua adalah ia dapat menyebarkan Islam dengan lebih luas. Sebagai contoh, apabila keluarga non-Muslim telah ingin menziarahi anaknya, mereka akan melihat adat Islam bagaimana. Sebagai contoh, pada waktu Zuhur, Asar, Maghrib, mereka akan dapat lihat anaknya dan juga pasangannya solat pada waktu itu. Dan juga pada waktu Maghrib, mereka akan lihat anaknya dan juga pasangannya mengaji. Secara tidak langsung, keluarga non-Muslim itu akan mengetahui adat Islam bagaimana. Dan yang terakhir adalah dengan berkahwin campur ini juga kita dapat menguasai bahasa dan adat mereka secara tidak langsung. Jadi dengan berkahwin campur ini kita perlu belajar bahasa mereka, budaya mereka, adat mereka bagaimana supaya kita lebih selesa dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syazia Amira binti Syahidan. Pada pendapat saya, perkahwinan campur pun mempunyai kelebihannya tersendiri. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin berkahwin campur perlu menyedari bahawa persiapan fizikal dan mental yang luar biasa perlu disiapkan. Kebanyakan ibu bapa yang berlainan agama dan budaya sering melakukan pergaduhan yang membawa kepada perceraian dan perebutan hak penjagaan anak. Mereka juga lebih terdedah kepada cabaran dalam menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlainan, yang mendorong kepada ketidakpuas hati dan salah faham. Campur tangan dari keluarga juga memberi pengaruh yang buruk kepada pasangan kerana penerimaan keluarga bergantung kepada keterbukaan mereka terhadap pegangan agama yang dianuti.